Ombak itu tidak besar, hanya perahu yang kecil. Jangan hanya minta diringankan ujian, tetapi pintalah dikuatkan iman. Ustaz Fahrul. Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Klinik Cukai bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saya Raifah Zulkifli. Dan saya Arif Muhammad. Dengar muzik pun dah takut dah ni. Hari ni memang kita up sikit muzik dia. Okey. Padahal tiap minggu muzik yang sama je. Okey. Baik, untuk Klinik Cukai pada kali ini kita nak berbincang soal kena audit. Ketahui cara kendali audit dengan tenang. Mana maunya tenang. Tenang bahagian pegawai lah. Jadi kita bawakan pakar tentang audit. Mungkin Arif hati-hati Okey. Takut nanti dapat nombor IC habis kita. Sudah. Jangan bagi nombor depan. Jangan. Alright, kami bawakan kepada anda Encik Muhammad Razli bin Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau Mesra dengan panggilan Cik Lee. Dengar Cik Lee tak takut Dia minta. Kita kata, kita panggil Cik, dia kata Cik Lee, Cik Lee. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi Cik Lee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang juga audit ni pun Raifal memang dan juga Arif. Okey, Arif. Masuk-masuk tadi studio kita. Bangun saya nak check. Kau zaman bila orang pakai sistem lah. Tak Ini pernah banyak kena. terpengaruh dengan filem ni. Ini tak pernah kena ni Cik Lee, bagi sekali. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Lee kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Tapi kita nak terangkan dulu, kenapa adanya proses audit? Kenapa audit dianggap sebagai komponen yang penting untuk pastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Cukai dan Kewangan? Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raifah dan juga Arif. Ya. Okey, dan juga kepada semua pendengar bernama radio. Okey, sebelum kita pergilah kepada persoalan daripada Raifah, kenapa audit, kenapa ia menjadi komponen penting, saya nak bawa kepada definisi lah. Semua orang, semua agensi juga tidak terkecuali Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan melakukan audit lah. Sebab audit ni kenapa? Kita untuk mencari di mana keberkesanan aktiviti-aktiviti di setiap satu-satu agensi lah. Dan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia juga, kalau kita lihat audit ni merupakan komponen penting kerana audit ni kita dapat melihat bagaimana ia sebagai satu mekanisme pengesahan terhadap ketepatan laporan kewangan dan juga pematuhan kepada Undang-Undang Percukaian itu sendiri. So bercakap tentang Undang-Undang Percukaian, kami di Lembaga Hasil ni di bawah seliaan Akta Cukai Pendapatan 1967, di mana pegawai-pegawai audit kami diberi punca kuasa untuk melakukan audit. So dan juga kita juga melakukan audit ni untuk kita memastikan apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai itu selaras dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan mungkin saya ingin menarik perhatian di dalam laman website kami di www.hasil.gov.my, pembayar cukai boleh mengakses kepada informasi berkenaan dengan audit cukai ini di bawah rangka audit cukai. So di situ dia boleh tengoklah. So dan selain daripada itu, Raifah dan juga Arif, audit ni kita sebenarnya membantu untuk mengenal pasti sebarang kesilapan ataupun ketidakpatuhan yang mungkin berlaku. Mungkin kita tanpa sedarlah kita terkurang lapor, terlebih tuntut. Dan yang pentingnya ialah audit itu sendiri adalah mengekalkan integriti Akta Cukai Pendapatan itu sendiri. Kita kena laksanakan apa yang termaktub di bawah Akta Percukaian tersebut. Dan sedikit tambahanlah, dan ia juga audit ni untuk memastikan pembayar cukai melaksanakan. Ini penting Raifah. Bukan kita mencari kesalahan, tetapi kita ingin memastikan bahawa setiap pembayar cukai ataupun the potential taxpayer di Malaysia ni melaksanakan tanggungjawab mereka dengan adil dan juga telus. Okey. Memanglah rata-rata kita tanya audit, semua orang akan jadi takutlah. Apa orang kata,
menjengkelkan kata Raifah. Saya kata traffic bukan audit. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya definisi ataupun persepsi itu mungkin tidak kurang tepat lah. Sebenarnya audit ni dia tidaklah menggerunkan kerana kami datang untuk membantu. Untuk membantu. Rolling eyes. Ya. Membantu supaya kesilapan-kesilapan yang berlaku tu tidak akan berulang di masa hadapan. Okey. So sejarah tidak akan berulang. Sudah. Cik Lee, ini saya. tak ada dalam kertas. Saya tak belik-belik soal seterusnya. Saya cuma nak tahu. Ada orang kata, kalau sekali kita pernah kena audit, maka peluang untuk kita diaudit tu berkali-kali. Dia umpama kesurupan, dah ada lubang. Betul ke Cik Lee? Itu tidak betul. Okey. Kerana apabila kita telah diaudit, kita tidak akan diaudit lagi pada perspektif yang sama. Sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam perspektif yang lain, itu berbeza. Mungkin kalau kita tengok frame audit kita ni hanya untuk 3 tahun. So dalam masa tempoh 3 tahun yang telah diaudit tu tidak akan diaudit lagi kecuali ada terdapatnya ketidakpatuhan yang lain yang dapat maklumat tu diterima oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Okey. Maksudnya proses audit ni boleh jadi kepada individu, boleh jadi pada agensi jugalah. Bukan kita nak cari salah, tapi kita nak tegur apa yang salah. Betul. Try kena pandai cakap ni. Tapi kan sebenarnya bila orang cakap audit tu diorang takut. Sebenarnya kita boleh hadapinya dengan tenang. Betul. Dengan tenang. Relax, tarik nafas dalam-dalam. Tapi tak Cik Lee. Sedap je pegawai cakap. Kan? Okey. Tapi tak Cik Lee, saya tanyalah saya kenapa. Kenapa Reva? Okey, sebab saya pernah kena. Ceritakan pengalaman. Okey, saya pernah kena. Masa boleh, tu boleh. Saya sedang berada di Bukan luar nama negara. sebenar, Tak, memang nama sebenar. Nama sebenar. Ini macam Doracha hidup kisah benar. Tapi sebenarnya kita je yang tak tenang. Sebab apa? Bila kita dapat email tu, saya macam, aku kat luar negara ni macam mana kan? Tapi kita contact balik, maksudnya kita reply balik email tu, dan pegawai lembaga hasil yang sebelum ini saya rasa sangat garang, sangat menakutkan. Sebenarnya tidak. Mereka sangat tenang. Ni review tak dibayar. Kalau dibayar dah 14 tahun jadi duta. Okay? Mereka sangat tenang. Mereka bagi tahu kita solusi. Okey, puan kena buat benda ni dulu. Satu-satu Rip. Dia cakap. Dia ajar kita. Kemudian dia bagi tahu lah, adalah sikit bayaran yang saya kena bayar. Saya tak boleh bayar banyak ni kalau terus macam gini. Tak ada apa yang tinggal dah. Kan? Mereka kata, okey tak apa puan, kita boleh bincang, kita masih lagi boleh bayar runcit-runcit pada waktu itu. Dan semuanya selesai. Alhamdulillah. Hebatlah, itu baru pegawai tu, belum Cik Lee. Jadi kita bagi pujian jugalah kepada Raifah kerana menjadi pembayar cukai yang patuh lah. Tapi memang saya bayar cukai setiap tahun betul. tau. Memang saya tak pernah miss. Cuma saya rasa ada mungkin benda-benda yang sedikit the silap. gist lah untuk audit kita. Kita bukan datang menghukum seperti saya kata tadi. Kita datang ni untuk membantu, mendidik dan juga memastikan kesilapan-kesilapan, bukanlah kesilapan sebenarnya, mungkin kealfaan, ketidakpatuhan tu tidak berulang. Dan dalam pengendalian kes ni juga, untuk kes-kes audit ni kita perlu tenang lah. Kerana dalam situasi tu kita rasa mungkin kalau tak salah kenapa nak melatah kan. Jadi that's why kita kena balik kepada asal tanggungjawab sebagai pembayar cukai tu apa. Melaporkan pendapatan, menuntut perbelanjaan ataupun pelepasan-pelepasan yang sepatutnya, dan juga menyimpan rekod, hantar borang, dan yang pasti bayar cukai pada tepat waktunya. Okey. Tapi kalau tak buat salah memang terkejut. Nak kata tak, memang orang kata apa nak takut apa, tak buat salah. Memang tak pasal, tapi dia macam terkejut lah. Selain daripada email happy birthday daripada lembaga hasil, email audit ni kita takut. Itu lagi first time dapat. Menggelupur. Betul Arif, betul. Baik, kita tak nak kisah ini menjadi igawan yang ngeri kepada seseorang, Cik Lee. Jadi Kan? kita nak ada jadi macam mimpi indah. Auditlah saya. Bukanlah. Cuma dalam kes Raifah, salah seorang yang diaudit sebelum ini, ataupun mungkin individu lain yang pernah diaudit, tapi nak tahu jugalah kenapa seseorang itu berpotensi diterima email anda akan diaudit. Macam tu. Apa tu kenapa dia diaudit Okey, kalau kita semakkan daripada kami kenapa dia diaudit, kita akan lihat kepada beberapa perspektif lah. Okey, di sini kita ada lebih kurang 5 kriteria mengapa sesuatu kes tu diaudit. Yang pertamanya ialah satu penilaian risiko. Penilaian risiko ni kita lihat sama ada risiko tu rendah ataupun tinggi. Sekiranya tinggi, so itu akan menjadi indikator kepada proses audit dibuat. So yang seterusnya adalah pihak ketiga.
maklumat-maklumat daripada pihak ketiga. Ada orang report. Ada orang report. Dengki So tahu dia tak bayar cukai, so dia hantar LSDM kepada percayalah. kita bukan Siasat. percaya, tetapi kita mempunyai audit framework yang mana kita akan siasat, semak data tu sahih ataupun tidak. Dan juga kita akan membuat aktiviti-aktiviti siasatan di lapangan lah. Di lapangan. Okey, dan seterusnya adalah berasaskan pada industri-industri yang tertentu. So kalau kita tengok pada industri tu bagus, meningkat, dan kita akan semak jugalah sama ada apa yang dilaporkan tu betul ataupun tidak. So dan seterusnya ialah berdasarkan kepada isu-isu yang khusus ataupun kepada pembayar cukai yang khusus. Dan seterusnya adalah melihat kepada lokasi dan sebagainya. So daripada 5 ni tadi, kita akan merencanakan proses audit kita tu, kita lihat daripada sama ada dia melaporkan pendapatan dia dengan betul ataupun tidak. Dia menuntut pelepasan ataupun perbelanjaan perniagaan dia tu dengan betul ataupun sepatutnya dengan apa yang dia belanjakan. Dan yang seterusnya, kita juga melaksanakan audit bagi siapa-siapa yang tidak pernah menghantar borang cukai pendapatan. Sudah. So kita akan melaksanakan audit yang secara teluslah kepada kriteria. Kalau kita tengok pada pendapatan kalau jatuh di bawah section 4 atas cukai pendapatan kita, di situ ada kriteria pendapatan-pendapatan yang dikenakan cukai. Okay. So pendapatan ni apa saja yang diterima oleh kita ni, contohnya lah saya bekerja di lembaga hasil, saya ada rumah sewa, saya ada perniagaan kecil, saya juga influencer. So itu adalah sumber-sumber pendapatan yang boleh dikategorikan sebagai pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Okay. Tetapi adalah perbelanjaan yang saya boleh tolak. Contohnya macam last episode dengan Cik Rohaizat, saya rasa dia bercerita tentang perniagaan. Ada perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dibenarkan. Macam tu jugalah dengan kita. So dan maklumat-maklumat ni biasanya kita akan dapat daripada pihak ketiga lah. Lembaga hasil dengan agensi-agensi yang berkaitan ada mempunyai kerjasama lah dalam kita mendapatkan maklumat, dan juga maklumat daripada pihak luar, iaitu daripada majikan, daripada bank, dan orang-orang ramai lah. Dalam website kita boleh melaporkan pelarian cukai tersebut. Dan begitu juga ketidakpatuhan ni mungkin untuk memastikan tidak ada kes-kes pelarian cukai lah. Pelarian cukai, pengisytiharan pendapatan yang kurang daripada sepatutnya, atau seperti saya kata tadi, menuntut potongan. Belanjanya 1,000 tapi dia tuntut sampai 10,000. Jadi di manakah keadilannya kepada orang-orang yang telah melaporkan dengan betul, dengan tepat, dan membayar cukai dengan sepatutnya. So kita merasakan juga proses audit juga memberi peluang kepada pembayar cukai kita yang di luar sana untuk mendapat pendedahan tentang tanggungjawab mereka, dan juga pegawai-pegawai kami macam yang Raifah maklumkan tadi, memaklumkan apa yang patut dibuat, kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi macam ni. Kita akan memberikan khidmat nasihat kepada pembayar cukai kita. Bukan datang-datang kita nak kami nak audit, tangkap dia. Okey. Dan bagaimana cara-cara mengisi borang. Orang kata borang ni setahun sekali. Jadi mungkin kita tidak berapa nak fasih, kita tak faham. Jadi pegawai-pegawai lembaga hasil melalui proses audit ni akan bantu. Okey, yang ni cik boleh declare, yang ni cik boleh tuntut. Zakat di mana letak dia sebagai rebate. Okey. Dan anak-anak berapa ramai. Kalau ada itulah dia audit ni sebenarnya kita kena banyak melihat kepada pelbagai aspek lah. Okey, jenis audit kita ni sebenarnya ada dua untuk makluman Raifah dan juga Arif. Audit umum dan juga audit menyeluruh. Audit umum ni macam biasalah, macam kita makan gaji, itu biasa. Tapi kalau kita ada perniagaan, macam saya kata tadi, ada rumah sewa, itu akan boleh menjadi fokus kepada audit menyeluruh. Cik Lee, nak tahu juga, misalkan contoh macam Arif kan, dia bersiaran di bernama radio setiap hari. Lepas tu malam-malam buat event kat luar. VO lagi. Semua tu dia kena laporkan tak dalam cukai ni? Ya, itu sebagai pendapatan yang boleh dikenakan cukai dan kena lapor lah. Jadi kalau misalkan kita kan pendapatan penggajian. So bilangan pekerjaan tu satu lah kan kita letak kan. Tapi kalau macam yang job-job luar ni, adakah dia jadi bisnes atau macam mana sebenarnya? Dia jadi pendapatan selain daripada penggajian tadi tu. So dia letak satu ke dua?
Bilangan penggajian. Bilangan penggajian tu mengikut satu Satu. makan gaji. Tapi ada lain-lain Yes. tu. Maksudnya konotasi bilangan penggajian 1 ataupun 2 ni berdasarkan syarikat yang kita kerja full time. Ya, betul. Oh, Ya? senang faham. Ingat, Sebab itu Rin. dia perniagaan kan. Perniagaan. Pernah kena sakit, Rin. Kita pula banyak job menari malam-malam. Di mana tu ada? Cik Rin nak datang. Apa nanti saya dapatkan maklumat daripada pihak ketiga. Raifa, standby. Kenapa saya? Okey, Cik Lee, ada soalan dari sahabat kita di TT. Dia kata kalau saya dah bersara, contohlah bersara tahun ni. Okey, ada tak tahun depan tiba-tiba saya mungkin diaudit? Okey. Untuk pesara ni kita kena faham Untuk pesara kita tengok kena lihat sama ada pencen yang diterima itu adalah pencen yang dikecualikan daripada cukai ataupun tidak. Okey, biasanya kalau bekerja swasta tu pencen tu memang tak ada pencen lah. Okay. EPF lah. Kebanyakannya orang yang bekerja dengan kerajaan pencen. So pencen ni juga ada dalam satu keadaan dia dikenakan cukai. Apabila dia mendapat lebih daripada satu pencen. Kau boleh dapat 2-3 pencen ni? Ada. Dia allowance sana apa? Kau ada tak pencen? Dengannya bernama ada yang pencen, ada yang Kami yang tak ada. Kami ada pancit je. Okey, sekiranya dia mempunyai lain-lain pendapatan. Pencen tu pencen lah. Okey. Tapi orang-orang pencen ni kadang-kadang ada rumah sewa, ada perniagaan, ada lain-lain pendapatan. Jadi pendapatan tu masih lagi perlu dilaporkan. Okey, dan sesiapa sahaja apabila masih lagi ada pendapatan tertakluk kepada audit So semua orang tertakluk kepada audit. Tapi kita tengok tadi lah pada 5 kriteria tadi tu. Okey. Risiko dia, maklumat pihak ketiga dan juga industri dan selain-lain lah. Okey, saya nak pergi macam kalau kita kena audit ni macam mana. Tapi saya tertarik dengan soalan di live FB kita. Tanya Encik Tayadif Kurosaki Wan. Dia kata, Tuan, saya ni pekerja gig. Macam mana pekerja gig? Okey, pekerja gig Ya. Pekerja gig ni pun masih lagi tertakluk kepada cukai pendapatan. Sekiranya ambang pendapatan itu layak untuk membayar cukai. Cuma di sini apabila gig ni selalunya dia majikan tidak akan potong PCB lah. Ada juga yang buat, tetapi kalau tak ada tu dia boleh buat pemotongan sendirilah. Tapi biasanya kalau gig ni dia perlu melaporkan cukai pendapatan dia tu di bawah lain pendapatan selain penggajian. Okey, so Masih lagi. gig pun kena juga audit. Kena. Kena cukai juga. Okey, sekarang ni misal katalah ada orang yang dia dapat notis berkaitan tindakan audit LHDN. Apa dia kena buat? Mula-mula viralkan ke apa? Mula-mula yang pertama Cik Lee kata terkejut. Itu yang kena tarik buat. nafas. Ke macam mana Cik Lee? Okey. Yang ini apabila dapat surat tu janganlah takut sangat dengan logo 3 segi lembaga hasil tu. Sebab ada Raifa, Arif. Ya. Dia tengok surat tu dia tak buka sampai setahun. No. Punyalah dia fobia. Sebenarnya kita hantar surat tu untuk memaklumkan kepada pembayar cukai lah. So kalau dapat notis tu terima notis daripada lembaga hasil tu, dia kena baca dan fahami isi kandungan surat tu. Okey, seperti kata saya tadi, audit ni dia terbahagi kepada dua. Ya. Dia ada audit umum dan audit menyeluruh. So, audit umum ni biasanya dia akan minta dokumen, sila beri maklum balas dalam tempoh-tempoh yang tertentu, biasanya dalam 14 hari lah. Okey, dan untuk audit menyeluruh, kita akan hantar surat lawatan audit. Macam Raifa mungkin dah pernah dapat kan surat lawatan audit. Lawat lah. Assalamualaikum. Kan? Jom masuk. Jadi dia akan dapat surat lawatan audit. So dalam surat lawatan tu dia akan memaklumkan siapa pegawai dan bila tarikh yang akan dikenakan. Pegawai akan datang rumah. Pegawai akan datang. Di mana berimis yang dipersetujui bersama lah. Okey. Dan dokumen yang diperlukan untuk tahun berapa ke tahun berapa dan juga tempoh maklum balas yang seperti saya kata tadi dalam tempoh 14 hari. Tapi ada persoalan juga. Kalau saya tak boleh sediakan maklumat ni dalam tempoh macam mana? Kan? So pembayar cukai boleh berbincang dengan pegawai audit kita untuk memberi satu tempoh yang ample lah kepada pembayar cukai. Sebab pembayar cukai pun perlukan dapat maklumat daripada pihak lain. Contohnya bank, daripada syarikat-syarikat untuk mengumpul maklumat-maklumat, risit-risit dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. So boleh bincang.
Jangan takut. Benda boleh bincang, bang. Benda boleh bincang apa? Nak gaduh kan? Raifah. Baik, terima kasih Cik Lee Yeah. sebab menyebut berkenaan dengan ada individu yang terima surat tapi setahun tak buka. Yeah. Kerana nervous, takut dan juga semuanya lah. Cuma kalau yang dalam kes ini maksudnya tak buka satu, tak bagi maklum balas satu juga. Jadi apa risiko kepada mereka ni? Okey, tak beri maklum balas ni kalau kata kita beri tempoh 14 hari. Okey. So ini biasanya kepada audit umum lah, Ya. 14 hari. Kita minta sila kemukakan resit buku. Tapi dia tak bagi-bagi dalam tempoh 14 hari. So pegawai akan mempunyai hak untuk mengeluarkan taksiran tambahan. Jadi perbelanjaan ataupun pelepasan buku tu tadi yang dituntut contohnya dalam 1,000 akan ditarik balik. Dan ini akan meningkatkan kepada nilai cukai dikenakanlah kepada pembayar cukai itu bersekali dengan penalti sebab dia melaporkan ataupun menuntut perbelanjaan yang tidak ada bukti ataupun rekod. Ya. Okey. Ini dia berkaitan dengan audit. Yalah. Kenapa ada orang Manuel Saleh ni dekat FB kita. Okey. Dia post gambar, dia reply GIF kat situ. Duduk menyuruk. Ingatkan SDN tak dapat kesan ke? Okey, Zaini Nur dia kata, saya pernah dapat email tunggakan cukai pendapatan untuk tahun-tahun sebelum tanpa diberi penjelasan lanjut. What should I do? Dia kata. Okey. Untuk mana-mana ni baru-baru ni kita juga mengalami beberapa berkenaan dengan scammer ni. Jadi saya nak pesanlah kepada yang di luar sana kalau menerima apa-apa email ataupun telefon ataupun mesej yang berkenaan dengan lembaga hasil boleh rujuk terus kepada lembaga hasil. Janganlah klik mana-mana link atau yang ada di situ. Mesti rujuk kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. So untuk itu kita boleh semak sebenarnya pembayar cukai ni apabila dia dah ada nombor cukai, nombor TIN tu, tax identification number tu. Jadi dia boleh semak dan dia boleh melalui MyTax. So dalam MyTax tu boleh semak berapa dia punya ledger, berapa dia pun dah berapa kali dia bayar, berapa banyak dia dah bayar dan berapa cukai yang dia dikenakan. Lepas tu juga dia boleh semak borang dia dah hantar ke belum. Jadi di situ dia boleh semak. Jadi sekiranya belum, boleh melaksanakan pengantaran borang di situ, semak ledger di situ dan mendapatkan kesahihan berapa baki cukai yang sebenarnya. Okey, So bila jangan dapat tu baru bayarlah. tengok. Okey. Bayarlah. Tapi kalau kita tak mampu nak bayar sederap, kita boleh minta bayar runcit-runcit tak? Boleh. Itu yang penting tu. Itu kita kena highlight. Yes. Sebab kita pun faham keadaan di luar sana kan. Mungkin dia tidak boleh bayar dalam sekelepuk lah kata orang kan. Jadi kita boleh buat ansuran. Contohnya yang makan gaji dia boleh membuat potongan gaji setiap bulan. Okey, nak berapa kali boleh hantar surat kepada lembaga hasil. Nak 12 kali ke, 6 kali ke ataupun sekali bayar. Contoh. Tapi kan kalau kita audit, misalkan katalah dia kata audit contoh tahun 2022. Kita dapat sediakan semua resit yang kita claim. So kita tak payah bayar apa-apa, betul tak? Ya, betul. Sebab itulah penting yang kena ada bukti. Ya. Sebab tu kena simpan 7 tahun semua resit anda. Ya, betul. 7 tahun 7 tahun, 7 Dek. tahun. Okey, sekarang dah tak masalah dah 7 tahun tu. Dulu kalau 7 tahun habis penuh dengan penuh bilik store kan. takut tertimbus dari Tertimbus resit. dengan resit. Tapi sekarang dah boleh scan, dah boleh simpan dalam software. In fact, kita dah ada e-invoice. So slowly. Ya, betul tu Raifah. Bila nak sign? Dah boleh Bila jadi nak duta? sign? Bila tolong sign? Okey, tak lah. Okey. After this. Berapa lama kebiasaannya Cik Lee untuk proses audit dilakukan oleh lembaga hasil? Okey. Berapa lama Berapa lama nak settle daripada hantar surat, daripada semua selalunya lah ambil masa Okey. berapa lama nak settle? Ini general Ini dia mempunyai tempoh yang berbeza-beza. Raifah dan juga pendengar di luar sana berbeza-beza Kita tengok kepada skop audit tu sama ada ialah audit umum ataupun dia audit menyeluruh. So bagi audit umum tu mungkin bila dah dapat dokumen apa semua tu dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu dah selesai audit tersebut. Mungkin kurang daripada tu. Tetapi untuk audit menyeluruh ini akan makan masa sikit lah. In general dia kena selesaikan audit itu dalam tempoh 90 hari. 90 hari. Tapi ini bergantung juga kepada kerjasama daripada pembayar cukai itu juga. Dan juga bagaimana dia boleh memberi maklum balas berkenaan dengan dokumen-dokumen yang diminta. So sekiranya dokumen tu mungkin sukarlah untuk diperolehi, jadi dia boleh berbincang dengan pegawai kami dan memberikan tempoh masa. Biasanya kalau cepat, alhamdulillah
benda tu akan dapat berjalan dengan baik. Okey. Tapi yang penting memberi kerjasama dan tenang semasa proses audit tu berjalan lah. Banyak kali ulang tenang, jangan merentas, jangan viral kan. Relax, buat tenang, tak nampak. Kalau orang yang diaudit tu dah mula bekerja ataupun mungkin sambung belajar ke dekat luar negara, macam mana prosesnya? Okey. Apabila bekerja dan dia sambung belajar ke luar negara dan tamatkan perkhidmatan dia kan. So bila dia tamatkan perkhidmatan tu, majikan kena melaporkan kepada lembaga hasil bahawa ada pekerja yang berhenti daripada penggajian dia. So dia pun apabila sambung belajar sebagai pembayar cukai, dia kena buat clearance lah. Clearance dengan lembaga hasil sebab dia ingin meninggalkan Malaysia dan bekerja di luar negara. So kita tengok juga kalau dia bekerja di luar negara tu dengan majikan di Malaysia, subject to tax di Malaysia. Pendapatan tu adalah datang dari Malaysia. Contohnya lah kebanyakan duta-duta kita bekerja di luar negara tetapi majikannya adalah kedutaan di Malaysia, kerajaan. Kan? Jadi masih lagi kena declare. Okey. Kena declare. Saya rasa berjaya tau program kredit cukai ni sebab saya rasa walaupun dia bukan pasal audit tapi tertarik saya. Encik Amin ni dia kata saya ada soalan, dah berniaga 4 tahun dah Cik Lee buat kerja-kerja servis aircon, income kurang 30k setahun, baru ada kesedaran nak buat audit LHDN, apa yang saya perlu buat? Dia terus nak minta audit. Dia Alhamdulillah. kata, nak buat audit dia kata segala pemeriksaan bercampur dengan akaun company ni. Apa dia perlu buat? Cik Lee di TikTok. Soalan tu. Cik Kental Amin Cik Kental Amin. Nampak sebab Cik kental. Lee hari ni dia ada nak laporkan. Terus melaporkan. Alhamdulillah. Okey, untuk mana-mana yang di luar sana yang dah mula berniaga tapi tak ada lagi nombor cukai. So apa yang penting ialah mendaftarkan nombor cukai tu, nombor TIN. Dapatkan nombor dulu. So apabila dah dapat nombor, boleh menggunakan MyTax kita untuk membuat pelaporan. Pelaporan dari segi income berapa, perbelanjaan berapa, pelepasan dan akhirnya dia kiralah cukai dia. Tapi sebelum tu Raifah, dia kena pastikan segala dokumen-dokumen perniagaan dia tu teraturlah untuk dia buat pelaporan tu supaya tidak ada kesilapan. Jadi dia boleh datang kepada mana-mana lembaga hasil, pejabat lembaga hasil untuk mendapatkan khidmat nasihat juga. Yang ni boleh tuntut ke tak boleh, yang ni tak boleh tuntut ke. Saya perlu buat apa? Kerja susah-susah pergi je ni lembaga office. hasil tu. Pergi je kaunter. Dia baik, dia takkan marah-marah, tak janji. ada. Kita mau tolong mah. Kalau dia marah, reply dekat kita punya live kredit cukai. Baru dia tahu letak nama situ. Ambil gambar hantar ke Cik Lee. Pendapatan boleh Mengadu 24 jam. Sebab pendapatan tu dia tak semestinya kurang ataupun lebih baru kena cukai. Kita tengok bagaimana pelaporan tu dibuat. Okey, dan apabila dah sampai contoh tadi 30,000 kan sebulan. Ya, setahun. Okey, setahun. So bila dah ada nombor cukai tu, setiap tahunlah dia kena laporkan kepada kita. Walaupun orang kata setahun tu 30,000, tapi penghantaran borang tu masih lagi wajib. Kena cukai ataupun tak kena cukai itu adalah perkara yang kedua, yang paling last sekali apabila kita buat pelaporan. Dia bukan istilah berapa jumlah pendapatan. Yes. Yang penting lapor. Okey, banyak soalan. Saya harap nanti Cik Lee boleh komen dekat live code. Dekat live FB kita pun ada banyak soalan. Saya dah tolong jawab 1-2. Sebab contohnya dia kata macam ni, anak-anak sekolah swasta, buku teks semua kena beli sendiri. Itu kecualian cukai tak? Ya. Gaya hidup Itu adalah pelepasan di bawah gaya hidup untuk buku persekolahan. Ya, ada 2,500, lepas tu tambah lagi 500. Betul Betul. Wow. Hebatlah. Okey, Juraimi dia tanya, dalam apps MyTax boleh buat scanning receipt ke? Takut terlepas pandang. Tidak. Belum boleh. Kita dalam proses. Kita scan dulu, simpan dulu. Kita memang setiap tahun kita dapat soalan begini. Yang inginkan terus dari MyTax tu, terus kita upload receipt. Kita faham, kita pula yang jawab. Kan? Kita dalam proses kan? Tanggungjawab untuk menyimpan dokumen tu adalah tanggungjawab pembayar cukai. Okey. Tapi itulah ternyata lepasnya dah ada e-invoice. So dia dah tak ada masalah. Slowly but surely. Okey. Kita dengar tu nadi rakyat tu. Kita dengar suara rakyat. Macam tu. Cik Lee, simple je. Kalau kita kena audit, kena ambil ejen tak? Simple. Bukan promoter Bukan. Untuk yang mana kes-kes yang berat nanang orang kata macam kompleks dia punya perniagaan, perbelanjaan apa semua tu,
kita menasihatkan dia untuk mendapatkan ejen-ejen yang bertauliah. Okey. Ejen ni mesti dilantik dan mesti mewakili dia secara sah. Tapi kalau macam individu yang biasa-biasa macam kita ni, tak perlu sampai tax agent, kan, sebab makan gaji. Buat relax je, call je saya. Saya boleh tolong. Ada juga berkongsi dengan saya, di syarikat dia tu, dia melantik kerani cukai dia. Jadi kerani cukai tu akan selesaikan dia punya cukai. Okey, jarang sampai hujung, tapi itu je waktu yang kita ada Cik Lee. Tapi Cik Amin kata terima kasih atas pencerahan. Rasa bersalah sangat ni bila berniaga tapi tak declare. Terima kasih Cik Amin. Pergi ke mana-mana cawangan berhampiran Nak itu bagi saja. hadiah Cik Lee. Boleh bagi hadiah dekat dia dan kami. Boleh jumpa Cik Boleh jumpa Cik Lee Cik Lee. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Muhammad Razli Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih Cik Lee. Terima kasih bersama-sama kembali dengan kami untuk berkongsi berkaitan dengan kena audit, ketahui cara kendali audit dengan tenang. Ya. Dan kepada anda terus bersama kami di Bernama Radio. Untuk anda.